Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada pagi ini saya akan menerangkan tajuk pembentangan saya, iaitu jenayah. Jenayah merupakan satu perbuatan yang menyalahi undang-undang kerajaan sesuatu tempat. Maksudnya dekat mana-mana negara pun ada kesalahan untuk yang buat jenayah lah. Okey. Kita ada 9 faktor berlakunya jenayah. Salah satunya adalah faktor persekitaran. Sikap tamak seseorang individu akan mendorong mereka melakukan jenayah. Selain itu, bagi memaksimumkan kesenangan dan mengurangkan penderitaan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah faktor pertambahan penduduk di Malaysia. Seperti yang kita tahu, semakin lama semakin banyak bayi dilahirkan baru-baru ini, dan semakin banyak penduduk, semakin kurang peluang pekerjaan. Maksudnya pekerjaan ni dah tak ada kosong dah. Okey. Apabila mereka gagal mendapat sesuatu secara halal, mereka akan mendapatkan secara tidak halal. Contohnya merompak, mencuri dan sebagainya. Seterusnya, faktor yang ketiga adalah faktor kejatuhan ekonomi negara. Semua sini belajar ekonomi kan? Apabila mereka sukar mendapatkan sesuatu kerana tiada pekerjaan atau diberhentikan kerja, sedangkan perlu bayar ansuran kereta dan rumah. Seterusnya, akhirnya mereka terpaksa menipu, pecah amanah, merompak, mengedar dadah dan sebagainya. Pecah amanah tu kalau dia bekerja dekat syarikat-syarikat yang besar, dia curi duit syarikat untuk bayar dia punya hutang. Okay, faktor yang keempat adalah faktor media massa. Antaranya adalah faktor unsur ganas dan cara-cara melakukan jenayah banyak disiarkan oleh media massa. Hal ini akan ditiru oleh mereka untuk melakukan jenayah. Mereka yang tak boleh berfikir secara rasional akan menirulah aksi-aksi yang ganas. Macam contoh, filem-filem yang tak sepatutnya ditonton, dan mereka akan meniru dan melakukan keganasan tu kepada rakan-rakan mereka ataupun kepada ahli keluarga mereka. Seterusnya, faktor yang kelima adalah faktor kecelaruan mental. Contohnya membunuh dan juga merogol. Kes pembunuhan kejam adalah contoh personaliti pelakunya yang dikenali sebagai psikopati, sosiopatik serta mempunyai split personality. Macam baru-baru ni ada seorang remaja tu, dia mempunyai masalah ni, split personality. Dia boleh bertukar dalam masa 5 minit. Seterusnya adalah faktor penguatkuasaan undang-undang dan tenaga mahir. Kekurangan tenaga penguatkuasa undang-undang dan tenaga mahir menyebabkan pelbagai jenayah berlaku. Sebagai contoh, penyelewengan, pecah amanah, pembunuhan, rompakan dan lain-lain. Faktor yang ketujuh adalah faktor penghayatan agama. Mereka tidak menghayati ajaran agama masing-masing. Contohnya, mengamalkan rasuah, pecah amanah, penyelewengan dan lain-lain. Mereka yang tak faham ni akan buatlah perkara macam mengamalkan rasuah. Rasuah ni, seperti yang kita semua tahu, mana-mana agama pun akan tentanglah amalan rasuah ni. Dan juga dia akan menyebabkan ekonomi negara merundum. Seterusnya adalah faktor tabik urus. Kelemahan dalam tabik urus dari segi organisasi dan prosedur. Orang ramai terpaksa memberi rasuah kepada mereka yang berkenaan untuk mempercepatkan pengeluaran lesen, permit, mendapatkan tender, mendapatkan tanah dan lain-lain. Sebagai contoh, dia memberi rasuah kepada JPJ supaya dia cepat lulus untuk dapat lesen kereta. Jangan buat Okey, faktor yang terakhir adalah faktor pengaruh dadah. Mereka yang terlibat sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan wang bagi membeli dadah. Mereka sanggup membunuh, mencuri, merompak, meragut, melacurkan diri dan lain-lain. Kita ada faktor, dan seterusnya kita juga langkah untuk mengatasi masalah jenayah. Antaranya adalah menggubal dasar. Kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan dipecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama,
jenayah jalanan diberi penekanan. Yang kedua, pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada rela diberi latihan secukupnya dan dilibatkan bersama PDRM. Dan seterusnya, yang ketiga adalah meningkatkan prestasi agensi penguatkuasaan. Langkah yang kedua adalah pemerkasaan, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Kita dah ada undang-undang, cuma perlu ditekankan supaya undang-undang tu berjaya sepenuhnya. Semua agensi berkaitan dengan keselamatan dan keharmonian negara telah bekerjasama dalam membanteras kes kecurian, rompakan, rogol, ragut, kegiatan perlanunan, penyeludupan, pemerdagangan manusia, pendatangan tanpa izin dan sebagainya. Langkah yang ketiga adalah menggunakan peralatan yang canggih seperti CCTV di kawasan yang berisiko tinggi. Penggunaan satelit berkuasa tinggi dapat mengesan penjenayah yang melakukan rompakan atau pembunuhan dengan segera. Pihak PDRM dapat bertindak cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai contoh kan sekarang sebagai contoh belakang lorong lah. Kadang-kadang ada juga remaja-remaja yang menggunakan laluan belakang lorong untuk jalan pintas balik rumah ataupun ke tempat kerja. Jadi bila malam tu dia berbahaya lah untuk, especially seorang wanita. Jadi pasang CCTV di tempat-tempat yang tertutup dan gelap yang menjadi tumpuan para penjenayah ni untuk buat hal lah. Okey, langkah yang seterusnya adalah meningkatkan kesedaran masyarakat. Kesedaran dalam kalangan orang awam penting dalam usaha mencegah jenayah. Orang ramai boleh ambil bahagian dalam program pencegahan jenayah. Kempen pencegahan jenayah hendaklah dipergiatkan dalam media masa untuk memberi kesedaran kepada orang ramai. Kempen pencegahan yang dipergiatkan dalam media masa ni lebih senang lah, sebab kebanyakan remaja pada zaman sekarang ni digunakan media sosial, macam contohnya Twitter. Diorang lebih suka tengok Twitter untuk tahu perkembangan terkini berbanding dengan surat khabar. TikTok pun lebih kurang lah. Dan seterusnya adalah memperkasakan ekonomi negara, meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Seterusnya, ekonomi negara yang kukuh dapat mengurangkan kegiatan jenayah. Peluang pekerjaan dapat ditingkatkan dan hal ini dapat mengelakkan mereka terlibat dengan kegiatan jenayah. Ni bukan peranan kerajaan je, tapi sebagai masyarakat juga kita tak boleh memilih kerja. Sebagai contoh, sekarang ni kita belajar dalam teknik vocational yang banyak peluang pekerjaan yang ramai tak nak ceburi, termasuk saya. Yang seterusnya adalah menyelaraskan dan bekerjasama dengan kerajaan dan organisasi antarabangsa, membendung kegiatan jenayah. Kerjasama yang erat Malaysia dengan negara-negara lain dapat membendung kegiatan jenayah tersebut daripada berleluasa. Dan langkah yang terakhir adalah melibatkan anggota masyarakat, mencegah jenayah yang berlaku dalam kawasan mereka, tubuhkan kelab rukun tetangga. Contohnya, kita ada pengawal keselamatan yang terdiri daripada penduduk tempatan jugalah yang mengawal selia kawasan tu supaya tidak berlaku kes jenayah, dan juga boleh bergila-gila lah mengawal. Okey, itu saja pembentaran saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle.